Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 September bersama saya Nazira Syeringat dan kita saksikan tajuk utama malam ini. Premis judi online berselindung di sebalik kedai runcit. Tiada rawatan istimewa untuk Najib Razak. Cebisan rangka kedua tulang manusia dipercayai milik mangsa runtuhan batu tapak kuari di Keramat Pulai Simpang Pulai Mac lalu ditemukan tengah hari tadi. Tulang itu dijumpai berhampiran lokasi jengkaut kedua yang ditemui semalam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Muhammad Syahrizal Aris berkata, pihaknya meneruskan kerja-kerja pencarian di lokasi runtuhan batu itu bermula pukul 8 pagi. Pencarian bersama pihak kuari itu selepas jengkaut kedua ditemui pada pukul 5.02 petang semalam. Selepas menjumpa jengkaut, maknanya kita pun jengkaut yang ada ni buat kerja-kerja pengorekan. Dalam masa itu juga dia jengkaut telah menjumpai macam cebisan kain. Dan bila cebisan kain dah juga bau lah. So bila kita pergi ke lokasi itu, kita kena pasti kita nampak cebisan tulang lah. Sementara itu, Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri dalam satu kenyataan berkata, pasukan mencari dan menyelamat diketuai Ketua Polis Daerah Ipoh dengan dibantu JBPM Perak serta Jabatan Mineral dan Geosains Perak berjaya menemui serpihan jengkaut yang disyaki dikendalikan oleh mangsa kedua. Semalam, pengusaha kuari menemui satu daripada dua bangkai jengkaut yang tertimbus sebelum melaporkannya kepada pihak berkuasa. Pasukan penyelamat kemudian menemui cebisan rangka dan tulang dipercayai manusia dan pakaian serta dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB. Ia bagi membolehkan proses bedah siasat dan ujian DNA dijalankan untuk pengesahan identiti mangsa. Penemuan itu selepas 6 bulan insiden itu berlaku. Kejadian runtuhan batu di tapak kuari pada jam 9.15 pagi 8 Mac lalu mengakibatkan dua mangsa tertimbus iaitu Itam Lasuh 43 tahun dan Kiau Lu Siu Sun 49 tahun. Berselindung di sebalik kedai kopi, minimart dan kedai aksesori telefon. Itu modus operandi yang dilakukan 5 premis perjudian dalam talian yang diserbu pihak berkuasa di sekitar Kota Tinggi Johor hari ini. Dalam operasi itu, polis dengan kerjasama Tenaga Nasional Berhad TNB bertindak memotong bekalan elektrik ke semua premis berkenaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Hussein Zamora berkata 5 penjaga premis berusia 20 hingga 40 tahun turut ditahan. Ikut daripada risiko yang kita buat, premis yang dilakukan ni telah beroperasi lebih kurang sebulan ke 3 bulan. Baru lagi. Jadi ekoran daripada itu, kita telah membuat operasi pemotongan ni bagi mengelakkan kejadian seumpama ini terus berlaku. Beliau berkata demikian pada sidang media pada operasi pemotongan elektrik di Kota Tinggi Johor. Kes disiasat di bawah Seksyen 21A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jelas Husin, sekiranya pemilik premis mahu pemasangan elektrik disambung semula, mereka perlu memohon kepada pihak polis. Katanya selepas pemotongan elektrik, polis akan menyiasat sama ada aktiviti sama iaitu perjudian berulang atau tidak. Dan jika kejadian berulang, pihaknya akan mencadangkan kepada pihak berkuasa tempatan untuk membatalkan lesen perniagaan tersebut. Di Selangor, dadah bernilai lebih 20 juta ringgit dirampas dalam serbuan berasingan di Ampang Jaya, Seredang dan Petaling Jaya. Dalam operasi itu, 5 lelaki tempatan membabitkan 2 sindiket pengedaran dadah dicekuk. Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Muhammad berkata, dalam serbuan itu dadah hampir 300 kg dirampas membabitkan pelbagai jenis seperti heroin base, pil Aramin 5, metafetamin, ganja, pil ekstasi dan kafein. Serbuan pertama pada 13 September lalu, polis menahan 3 lelaki di Pasaraya di Ampang dan juga di Bandar Kinrara Puchong. Manakala kes kedua pada 15 September pula, polis menangkap 2 lelaki berumur 23 dan 27 tahun di sebuah rumah dipercayai dijadikan makmal memproses dadah di Damansara Perdana. Dia selalunya sampai daripada negara jiran, daripada luar negara, benda tu akan dibawa ke sini.
So daripada sini dia akan buat distribution. Sama macam pengedaran benda-benda barangan yang lain. Distribution. Sebab saya bagi contoh yang apa yang dia asalnya tangkap di Johor, Muar Johor. Muar kan? Muar. Kan Muar. Yang tu dia dah pecah-pecah dah. Dia sebagai distributor. So bila kita buat follow up lagi ke Negeri Sembilan, kemudian seterusnya ke Selangor. Daripada Selangor ni kita pergi atas lagi lah. Polis percaya dadah itu untuk dipasarkan di sekitar Lembah Kelang dan selatan tanah air. Tiada layanan atau rawatan istimewa diberikan kepada Datuk Seri Najib Abdul Razak. Itu tegas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berhubung perkembangan kesihatan bekas Perdana Menteri itu selepas dimasukkan ke Hospital Rehabilitasi Ceras untuk rawatan lanjutan dan fisioterapi pada 19 September lepas. Saya telah difahamkan bahawa pakar perunding akan mengadakan sidang keluarga, iaitu family conference, bersama beliau dan ahli keluarga dalam masa yang terdekat bagi memaklumkan situasi terkini keadaan kesihatan serta pelan rawatan untuk Datuk Seri Najib. Pada masa yang sama, beliau diberikan latihan untuk melakukan sendiri rawatan rehabilitasi tertentu. Datuk Seri Najib selepas family conference ini akan diadakan, akan dihantar balik semula ke penjara Kajang. Sebalik saja, pakar perunding perubatan memberikan pelepasan perubatan ke atas beliau. Ya. Tambahnya, beliau tidak campur tangan dan menggunakan kuasanya sebagai Menteri Kesihatan dalam menentukan rawatan kepada bekas Perdana Menteri itu. Jelasnya lagi, akses kemudahan perubatan yang diberikan sebelum ini selaras dengan SOP Kementerian di mana layanan sama akan turut diberikan kepada banduan lain yang memerlukan. Beliau berkata demikian kepada media dalam satu sidang akhbar di Putrajaya petang tadi. Sebelum ini, Datuk Seri Najib dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL di atas faktor kesihatan tertentu. Dan dalam isu berlainan, Khairi memaklumkan bahawa cadangan untuk melaksanakan Pilihan Raya Umum PRU ke-15 pada musim banjir adalah tidak sesuai. Jelasnya, ia berdasarkan beberapa faktor terutamanya keselamatan, keperluan tenaga kerja dan kesihatan rakyat. Lazimnya kita elak mengadakan pilihan raya waktu banjir. Sebab pertamanya, dari segi tenaga kerja. Banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk pilihan raya pada bulan monsun ni ataupun pada waktu musim banjir ni dikerahkan untuk menjaga pusat-pusat pemindahan sementara, untuk menjaga keselamatan rakyat, untuk menjaga pemindahan. Tambahnya, faktor fasiliti dan logistik perlu diambil kira seperti kawasan sekolah akan dijadikan sebagai pusat pemindahan sementara PPS di mana kawasan kemudahan tersebut akan digunakan sebagai pusat mengundi. Dalam pada itu, dari sudut kesihatan, pelbagai penyakit berjangkit bawaan air akan meningkat sekiranya tiba musim banjir. Sementara itu, Khairi Jamaluddin berkata isu berkenaan telah dibangkitkan ketika mesyuarat Kabinet pagi tadi, namun ia terpulang kepada keputusan Perdana Menteri untuk menentukan tarikh PRU yang sesuai. 10 hospital KKM diiktiraf sebagai mesra ibadah. Alhamdulillah, bertemu kembali. 4 juta ringgit diperuntukkan kerajaan sebagai dana pemula untuk program wakaf halal perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata, pelaksanaan program itu bermatlamat untuk membantu dan melahirkan lebih ramai pengusaha industri halal di negara ini. Selain merealisasikan hasrat kerajaan dalam menjadikan wakaf sebagai sumber pembangunan ekonomi keluarga Malaysia, program wakaf halal PKS ini turut menjadi projek serampang tiga mata di mana selain membantu golongan PKS mikro dalam penyediaan keperluan aset perniagaan, program ini turut memperkasakan keupayaan dan kompetensi PKS melalui latihan dan bimbingan perniagaan serta menggalakkan PKS untuk mendapat persediaan halal JAKIM menerusi bimbingan daripada pihak HDC. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran wakaf halal PKS di Ibu Negara malam tadi. Pada majlis ini, seramai 12 orang usahawan PKS menerima dana pemula yang berstatus wakaf irsad.
Yayasan Wakaf Malaysia WYM bersama pihak Halal Development Corporation HDC bertindak mengawal selia pelaksanaan program Wakaf Halal PKS ini. Dengan bantuan yang diberikan kepada pihak PKS, industri PKS ini, usahawan-usahawan ini, mereka akan dapat meningkatkan pengeluaran. Dan apabila mereka dapat meningkatkan pengeluaran, of course mereka akan menambah peluang pekerjaan kepada masyarakat. Jadi dengan lahirnya ramai usahawan-usahawan yang berjaya, insya-Allah, jadi kita akan dapat meningkatkan sumbangan wakaf dan juga meningkatkan peluang pekerjaan. Konsep wakaf ini diketengahkan sebagai satu usaha strategik dalam mempelbagaikan sumber keuangan untuk membiayai perniagaan dan meningkatkan equity Bumiputera. Jadi tugas di sini adalah untuk meningkatkan bilangan PMKS yang ada sedia halal, dan bagi mereka yang dah ada sedia halal, kita akan tingkatkan intervensi kita untuk meningkatkan kapasiti dan juga keupayaan mereka untuk menjadi pengeksport ataupun sekurang-kurangnya untuk berniaga di peringkat tempatan, maksudnya meletakkan barang-barang mereka atau menjual barang-barang mereka di pasar-pasar besar seperti Lulu. PKS yang berminat untuk memohon dana pemula boleh mengemukakan permohonan kepada Sekretariat Wakaf Halal PKS HDC atau hubungi Encik Asri Isyabani di talian 03 79655414. Orang ramai juga boleh turut sama dalam pelaksanaan Wakaf Halal PKS ini dengan berwakaf secara tunai melalui sistem Wakaf Tunai Malaysia di bawah pautan seperti tertera. 10 hospital di bawah Kementerian Kesihatan diberikan pengiktirafan sebagai Hospital Mesra Ibadah HMI. Pengiktirafan dengan kerjasama KKM dan JAKIM itu, ekoran hospital berkenaan menyediakan fasiliti serta khidmat bimbingan untuk pesakit dalam menunaikan ibadah ketika menerima rawatan. Kita mestilah memberikan fokus, jadikan dia hari satu amanah, kerana ini penting apabila ada orang sakit, bagaimana kita nak memperkasakan spirituality dia, ataukah adakah dia akan give up, habislah aku, matilah aku macam tu, ataupun memberikan pengharapan pada dia dunia akhirat. Sebab tu kita tekankan tadi macam kemudahan untuk mengerjakan solat, tempatnya, suasananya, mungkin kita bagi motivasinya, bagi kebaikan-kebaikan, fadilat-fadilatnya, ajar pula cara nak melaksanakan wuduk secara orang sakit, dan macam mana sembahyang cara orang sakit. Beliau ditemui media selepas merasmikan Konvensyen Hospital Mesra Ibadah Peringkat Kebangsaan 2022. Turut hadir Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof. Konvensyen ini dihadiri 500 pegawai dan kaki tangan hospital serta institusi KKM seluruh negara termasuk hospital swasta, institusi pengajian tinggi dan badan bukan kerajaan terpilih. Pada konvensyen ini turut diadakan penyampaian sijil pengiktirafan HMI kepada 10 hospital terpilih, iaitu Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu, Hospital Serdang, Hospital Shah Alam, Hospital Taiping, Hospital Teluk Intan, Hospital Sultanah Bahiyah Alusta, Hospital Pulau Pinang, Hospital Nora Ismail Batu Pahat, Hospital Pontian dan Institut Kanser Negara. Masjid Al-Badru Masjid 1000 selawat. Bukan sekadar pada nama tetapi turut terukir 1000 baris ayat selawat pada setiap sudut dinding masjid. Keunikan itu menjadikan masjid berkenaan sebagai tarikan utama pengunjung dalam dan luar negara sekaligus Pulau Pangkur dilihat sebagai salah sebuah pusat pelancongan Islam. Wartawan Hadiza Faisal yang berada di sana ada perinciannya. Keindahan Masjid 1000 Selawat ini memukau mata saya dan juru kamera Muhammad Dailam Yaakob. Kepelbagaian seni khad digunakan untuk mengukir 1000 baris selawat yang telah mendapat pengesahan Jabatan Mufti Perak. Menurut Pegawai Hal Ehwal Islam Masjid 1000 Selawat, Muhammad Amir Hakim Muhammad Rashid, nama Masjid Al-Badr diambil dari sifat Nabi Muhammad SAW yang bermaksud bulan purnama. Dikombinkan semua sekali, ada selawat tafrijah, ada selawat anwar, ada selawat syifa. Digabungkan juga dengan selawat yang kita biasa baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu, totalkan semua sekali tu, itulah melengkapkan jadi 1000 selawat itu. Mereka akan dapatkan pengesahan daripada Jabatan Mufti Negeri Perak. Barulah benda tu letakkan dekat
Masjid Seribu Selawat ini. Bukan itu sahaja, uniknya masjid yang ditubuhkan pada 2017 ini turut dipenuhi lukisan dan ukiran kepelbagaian bunga di setiap dinding dan karpet masjid yang menjadi simbol kebanggaan dan sumber ekonomi negeri Perak. Antaranya bunga kelumpang, bunga alamanda, bunga kertas, bunga limau Bali dan lain-lain. Baik, kalau kita lihat dengan jarak yang dekat di setiap dinding-dinding di masjid ini, ukiran dan juga tulisan ayat-ayat selawat serta corak-corak bunga ini dilukis dan juga diukir menggunakan dua kaedah, iaitu secara cetak dan juga secara laser. Dan bila menggunakan secara laser, tulisan dan ukiran ini kita boleh rasa lekukan di setiap huruf-huruf selawat dan juga corak yang terdapat di dinding masjid ini. Masjid Al-Bad merupakan masjid ketiga selepas Masjid Teluk Raja Bayang dan Masjid Al-Khairiyah atau lebih dikenali sebagai Masjid Seribu Doa menjadi mercu tanda pembangunan Islam di Pulau Pangkor meskipun 55% merupakan penduduk berbangsa Cina. Pernah ada sekali saya berprogram dengan masyarakat Jepun, dengan student-student Jepun, dan kita laksanakan program-program. Kita ceritakan macam mana orang Islam semayang, macam mana masyarakat Islam melakukan solat, melakukan wuduk, mengambil wuduk. Dan saya tanya secara ikhlas, mereka merasakan selama ni mereka tak didedahkan dengan perkara sedemikian. Dan mereka pun bila kita tunjuk pendekatan macam mana kaedah kita azan, macam mana kita solat, mereka rasa satu benda yang selama ni mereka tak pernah diberitahu tentang perkara-perkara berkenaan dengan Islam ni. Masjid yang mampu memuatkan 1,000 jemaah dalam satu-satu masa ini merupakan cetusan idea bekas Menteri Besar Perak pada 2014, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, untuk menjadikan Pulau Pangkor sebagai pusat pelancongan Islam yang lebih membangun pada masa akan datang. Menurut Muhammad Amir Hakim, Masjid Al-Bad ini pernah berdepan cabaran pandemik COVID-19 namun kembali aktif selepas peralihan endemik dengan pelbagai aktiviti pengimarahan masjid dilakukan dan menjadi pusat kunjungan pelancong sekaligus membantu meningkatkan sumber pendapatan penduduk di situ. Kita sedia maklum terdapat beberapa jenis masjid terapung di negara kita. Namun ini satu-satunya masjid yang betul-betul terapung di mana jaraknya 100 meter dari darat. Dan dapat kita bayangkan bagaimana kita beribadah dalam suasana dan juga pemandangan yang indah sambil kita mengucapkan syukur atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Memahami nasib golongan yang masih berusaha keras menstabilkan pendapatan dalam berdepan cabaran kos sara hidup yang semakin tinggi. Kru Hijrah Prihatin Panggilan Pulau 2022 bersama TDC Holdings No. Berhad dan Mim Gold and Jewelry serta rakan NGO Yayasan Maghfirah kali ini tampil menyantuni golongan tersebut dari pelbagai latar belakang kaum di perkampungan Pulau Pangkor. Menurut Wakil Usahawan TDC Holdings Sendirian Berhad, Razali Kacil, usaha itu adalah wajar dilakukan dan diteruskan bagi memastikan tiada golongan yang tercicir meskipun sektor perniagaan dan pelancongan semakin rancak di pulau itu. Walaupun sedikit kita sumbangan, dia amat kita dapat, maksudnya kita dapat bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang susah, yang mana kita rasa ini patut kita sampaikan ataupun teruskan kepada semua orang, dan saya menggalakkanlah kepada ahli-ahli korporat yang berkemampuan, maksudnya yang ada lebihan, untuk kita sama-sama untuk membahagiakan keluarga-keluarga yang ada yang dalam kesusahan lah. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan keperluan asas kepada golongan memerlukan di Masjid Seribu Selawat Pulau Pangkor, Perak. Seramai 50 keluarga dan 20 kanak-kanak menerima manfaat bantuan tersebut. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Tan Mozi Ramayah, cukup gembira menerima kunjungan dan sumbangan. Ia sedikit sebanyak dapat meringankan bebannya yang hanya bergantung kepada bantuan barangan berjumlah RM80 sebulan selepas kehilangan suaminya. Ditambah pula dengan tiada sumber pendapatan yang lain. RM80 punya barang terbeli itu kad satu saja ada. Dari mana tu dapat RM80? Itu suami dulu dia bagi punya.
Dia sampai bagi. sekarang? Sampai sekarang. Setiap bulan RM80? RM80. Ambil barang saja. Duit tak boleh ambilkan barang saja. Dekat mana ambil barang? Barang setiap naik. Perasaan sama dikongsikan oleh seorang lagi penerima Darshini Govindasamy yang mewakili ibunya Sundaram Maniam yang menghidap strok sejak 3 tahun lalu. Saya gembira sebab dapat bantuan. Terima kasih banyak. Misi Hijrah Prihatin untuk menyantuni penduduk Pulau Pangkur akan diteruskan sehingga 24 September ini. Lelaki bakar diri protes pengkebumian Shinzo Abe. Laporan luar negara, seorang lelaki dikejarkan ke hospital selepas dipercayai cuba membakar dirinya berhampiran pejabat Perdana Menteri Jepun di ibu negara. Lelaki itu dilapor menyalakan api ke atas dirinya selepas memberitahu polis bahawa dia menentang rancangan pengebumian negara untuk bekas Perdana Menteri Shinzo Abe yang ditembak mati Julai lalu. Dalam kejadian jam 7 pagi waktu tempatan, pasukan polis bergegas ke tempat kejadian selepas menerima laporan seorang lelaki membakar diri. Bagaimanapun tiada butiran lanjut diberikan mengenai insiden itu. Difahamkan seorang pegawai polis yang cuba memadamkan kebakaran berkenaan turut cedera. Sekeping nota turut ditemui berhampiran lelaki itu yang menyatakan bantahannya terhadap pengebumian Shinzo Abe. Pengebumian negara bagi mendiang Perdana Menteri Abe yang maut dalam insiden tembakan dijadualkan pada 27 September depan dengan melibatkan dana awam. Penganjuran tersebut menjadi kontroversi memandangkan ia jarang berlaku selain mendapat tentangan daripada sebahagian besar masyarakat. Di Iran, seorang anggota polis terbunuh manakala 4 lagi cedera dalam tunjuk perasaan di Bandar Shiraz yang terletak di selatan negara itu. Protes berkenaan sebagai bantahan susulan kematian seorang wanita dalam tahanan atas kesalahan tidak memakai hijab dengan sempurna. Penunjuk perasaan turut memenuhi jalanan di beberapa bandar utama untuk menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap pihak berkuasa selain menggerakkan kempen sama dengan lebih meluas di media sosial. Ketegangan meningkat apabila ada penunjuk perasaan bertindak agresif dengan berterempuk dengan anggota polis sehingga mengakibatkan seorang anggota keselamatan maut. Dalam kejadian di Shiraz, 4 pegawai polis yang lain turut cedera selain 15 penunjuk perasaan ditahan. Jumaat lepas, Masa Amini, 22 tahun, meninggal dunia selepas koma susulan penahanannya oleh unit moral polis di Tehran sejak awal minggu lalu. Berdasarkan Undang-Undang Syariah Iran, wanita diwajibkan untuk menutup seluruh rambut dan memakai pakaian panjang dan longgar. Sekiranya ingkar, pesalah akan berdepan teguran awam, denda atau tangkapan. Lebih 200 bangunan mengalami kerosakan setelah gempa bumi kuat melanda barat negara Mexico kemarin. Ketua Agensi Pelindungan Awam Mexico, Laura Velasquez berkata, bangunan yang terjejas turut membabitkan puluhan sekolah dan hospital. Kerosakan bangunan banyak berlaku di wilayah Colima dan Michoacan berhampiran pusat gempa, manakala kira-kira 20 bangunan di Mexico City pula mengalami kerosakan kecil. Gempa bumi berukuran 7.7 magnitude menyebabkan sekurang-kurangnya 2 orang maut. Dalam pada itu, Velasquez berkata, 2 mangsa maut yang dilaporkan di Colima berpunca daripada bangunan runtuh. Gempa bumi itu berlaku kurang sejam selepas jutaan penduduk di Mexico City menyertai latihan kecemasan sempena ulang tahun 2 gempa bumi yang berlaku sebelum ini. Pada tarikh sama pada 2017, 370 orang meninggal dunia dalam gempa bumi bermagnitud 7.1 dengan sebahagian besar mangsa berada di ibu negara. Di Australia, kira-kira 230 ikan paus ditemui terdampar di pantai barat Tasmania. Lebih malang, separuh daripada haiwan itu mati. Imej udara menunjukkan pemandangan dengan berpuluh-puluh mamalia hitam berkilat itu terdampar di sepanjang pantai berkenaan. Menurut pihak berkuasa, pakar pemeliharaan hidupan marin dalam perjalanan ke tempat kejadian, sejak 2 tahun lalu sehingga kini, kawasan persisiran pantai itu kerap menjadi lokasi paus terdampar, namun hanya sebahagian dapat diselamatkan.
Setakat ini punca mamalia berkenaan terdampar secara besar-besaran masih belum dikenal pasti. Saintis membuat andaian bahawa haiwan tersebut terkeluar dari laluan selepas makan di kawasan yang terlalu hampir dengan pantai. Itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syariat. Assalamualaikum dan selamat malam.